سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan meneruskan daripada pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan sebelum kita meneruskan pengajian pada hari yang bahagia ini, kita mengambil kesempatan masa-masa yang barakah pada hari Jumaat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkati pengumpulan kita ini dan menjadikan majlis ini sebab pengampunan bagi segala dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita zahir dan batin. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan segala hajat di dunia dan hajat di akhirat. Amin. Kita berdoa dengan barakah majlis ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada segala bala dan wabak, daripada segala musibah dan azab. Amin. Dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan pembukaan yang mana dengannya dapat kita memahami agamanya dan dapat melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dan mengikuti Nabi kita SAW pada tiap-tiap masa dan keadaan. Kita berdoa agar Allah menjadikan kita di antara az-zakirin az-zakirat, daripada mereka yang sentiasa mengingati Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan duduk dan berdiri dan baring. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan as-salihin wa salihat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, di kalangan mereka-mereka yang dekat kepada Allah, dan agar Allah sentiasa meridai kita dan memberikan kepada kita husnul khatimah dan membangkitkan kita bersama Nabi kita SAW dalam keadaan diselamatkan oleh Allah daripada segala jenis azab dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada mana kita berhenti di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali sedang membicarakan tentang kaitan ilmu fikih dengan urusan keduniaan. Jadi kita telah memberikan beberapa kisah semalam bagaimana kita mengatakan ilmu fikih ini dia bersangkut paut dengan urusan keduniaan. Urusan yang keduniaan bermaksud seperti melakukan jual beli. Maka ilmu fikih mengajarkan kepada kita hukum ahkam yang bersangkut paut dengan jual beli. Begitu juga dengan perkahwinan, begitu juga dengan faraid, begitu juga dengan jinayat, dan begitu juga dengan kaitan di antara negara Islam dan negara yang bukan Islam, rakyat Islam dan rakyat yang bukan Islam dan sebagainya. Maka kita telah sampai kepada apa yang disebutkan oleh penulis, fakana al-faqihu muallimas sultan. Dan Imam Ghazali mengatakan ulama yang faqih dia adalah muallim bagi sultan. Yang maksudnya dia yang mengajarkan kepada sultan bagaimana sultan dapat menjalankan kerajaannya berdasarkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat Khulafa Rashidin selepas wafatnya Nabi SAW, kesemuanya ulama. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an alim, yakni bukan sebarang orang, pemerintah yang khalifah. Selepas wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, maka sahabat Nabi SAW ini yang unggul yang kedua, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab daripada kalangan ulama, daripada para sahabat radhiyallahu anhu, beliau melakukan ijtihad dan faqih. Bukan ini hanya seseorang yang melakukan ibadah, tetapi beliau terkenal dengan keilmuannya. Mereka ini adalah golongan yang mempelajari daripada Nabi SAW dan mereka menyaksikan wahyu turun kepada Nabi. Selepas itu datang Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud tiap-tiap malam. Dan dia juga ini daripada kalangan ini ulama. Begitu juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mana Nabi SAW menifatkannya
Sayyidina Ali ini dia adalah kunci ini ataupun pintu ini bagi ilmu, bagi gedung ilmu. Dan beliau ini terkenal ini dengan keilmuannya. Begitu juga dengan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka adalah ulama. Jadi kita lihat kalangan dari Khulafa Ar-Rasyidin dan masa yang datang selepas mereka sedikit, kesemua pemerintah, yakni maksudnya kesemua kita mengatakan khalifah ataupun pemimpin umat Islam faqih. Itu sebab kita lihat ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberkati yakni umat Islam, sebab mereka memahami agama dan mereka mengamalkan agama. Bukan saja mereka memahami, akan tetapi mereka mengamalkan agama berdasarkan dengan apa yang mereka mewarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita lihat sejarah selepas mereka dan selepas, maka kita mendapati ini seorang khalifah tak seperti mereka. Tak sama. Khulafa Ar-Rasyidin dengan mereka yang datang selepas mereka, darajat ini tidak sama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa Ar-Rasyidin." Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa Ar-Rasyidin. Yani Nabi SAW suruh kita berpegang kepada cara mereka, sebab mereka adalah manusia-manusia yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seorang pemimpin faqih, maka itu adalah satu kelebihan yang besar bagi umat Islam. Tetapi kalau sekiranya seorang pemimpin ini bukan faqih, biasanya dia akan mendampingi ulama. Yang maksudnya apabila dia nak melakukan satu keputusan, dia akan melakukan mesyuarat dan dia akan menanyakan kepada para ulama, apa pendapat kamu apabila aku melakukan ini dan itu dan ini dan itu. Para ulama akan mengatakan ini diharamkan, tak boleh melakukan, ini dibolehkan, ini diwajibkan, ini fardu kifayah, ini fardu ain, ini makruh, ini mubah dan sebagainya. Maka di sini Al-Imam Ghazali mengatakan, kanal faqih muallimas sultan. Yakni seorang faqih, dia yang mengajarkan kepada sultan bagaimana nak melakukan pentadbiran berdasarkan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, supaya seorang sultan ataupun seorang pemimpin apabila dia melakukan keputusannya tidak bercanggah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi perlu kita faham, Al-Imam Ghazali hidup dalam zaman ada khalifah. Betul ke tidak? Al-Imam Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Dan beliau yang hidup di bawah khilafah yang dikenali sebagai khilafah Abbasiyah. Yang Abbasiyah masih wujud pada zaman ini Imam Ghazali. Dan juga kita ada kepimpinan yang dikenali sebagai Salajikah. Salajikah ini dia adalah kepimpinan orang Turki. Yani orang Turki ini asalnya dikenali sebagai Salajikah. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Seljuk Turks. Kita boleh lihat di sejarah mereka. Sebelum mereka jadi Osmaniyah, asal mereka adalah Salajikah. Dan mereka ini terkenal ini dengan kekuatan dalam jihad. Jadi Khalifah Abbasiyah kalau memerlukan tentera, panggil ini Salajikah, lawan dengan musuh. Jadi mereka terkenal begitu. Maka Imam Ghazali hidup dalam keadaan sedemikian. Maka dia lihat ini khilafah, dia lihat kepimpinan ini Islam, dan dia membicarakan hukum ahkam ini berdasarkan dengan hukum ini Islam. Berbeza dengan zaman yang kita tinggal hari ini. Hari ini kita membicarakan tentang Islam, kita membicarakan tentang Islam di masjid saja. Kita keluar masjid tak nampak Islam. Kita keluar masjid dan kita tidak lihat ini agama. Bukan maksud saya tidak lihat agama, bukan maksud saya tidak ada orang Islam. Maksudnya orang Islam itu wujud, tapi kita Islam dalam segi pakaian. Tetapi dalam implementasikan Islam dalam kehidupan seharian, kebanyakan hanya wujud di masjid saja. Sebab bila kita melakukan jual beli, kita tidak melakukan jual beli menurut Islam. Apabila kita melakukan transaksi, kita tidak membicarakan tentang hukum Islam. Betul ke tidak? Ini adalah keadaan kita hari ini, berbeza dengan keadaan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali, ulama-ulama yang terdahulu, bila mereka menulis kita fikir, tak terlintas dalam fikiran mereka apa? Tidak ada yang hukuman Islam. Tidak terlintas dalam fikiran mereka.
Sebab keadaan mereka adalah sedemikian. Jadi dia mengatakan seorang faqih muallimas sultan. Zaman sekarang tidak begitu. Zaman sekarang kalau kita ada ulama yang faqih, di manakah ulama faqih? Di manakah ulama yang faqih duduk? Di dunia ini kalau kita ada seorang ulama yang besar misalnya, faqih. Maksud faqih, misalnya yang ini dia dah baca 40-50 tahun, dia telah hafal Al-Quranul Karim, dia telah hafal hadis-hadis Nabi SAW, dia mampu melakukan ijtihad. Kita lihat yang ini mungkin yang ini dia berada yang ini di rumahnya, ataupun yang ini dia berada yang ini di sebuah tempat yang terpencil. Ini adalah keadaan ini hari ini. Tetapi zaman dahulu yang ini faqih, dia ada penasihat yang ini bagi khalifah. Ulama-ulama ini yang besar ini, mereka menasihati pemimpin. Jadi pemimpin apabila mentadbir negara, maka mereka mendengar nasihat ini para ulama. Berbeza dengan zaman sekarang. Yang ini zaman sekarang ini para ulama yang betul-betul ini ulama, kita tidak yang ini melihat ini mereka, disebabkan yang ini fitnah yang ini yang berlaku. Apabila seseorang itu mempunyai yang ini keilmuan yang tinggi, kebiasaannya mereka lebih suka khamul, iaitu bersendirian, ataupun yang ini terpencil, disebabkan keadaan. Jadi Al-Imam Ghazali mengatakan seorang yang faqih ataupun seorang yang ulama, dia memberikan nasihat ini kepada sultan, wa mursyidahu ila turuqi siyasatil khalqi wa dhabtihim liyantazima biistiqamatihim umurahum fid dunya, supaya orang awam dapat menjalankan kehidupan mereka berdasarkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan sultan dapat melakukan pentadbiran berdasarkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala amri innahu muta'alliqun aidan bid-din walakin la bi nafsihi bal biwasitatid dunya. Jadi Imam Ghazali mengatakan ilmu fikih ini ada berkait dengan agama, akan tetapi kaitannya adalah melalui dunia. Yang ini disebabkan ia bersangkut paut ini dengan urusan keduniaan. Yang ini selagi mana kita berada di atas muka bumi ini, maka diwajibkan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maksudkan dengan berkaitan dengan kehidupan dunia. Selagi mana kita hidup, selagi itu perbuatan kita bersangkut paut dengan hukum Allah. Apabila kita pergi ke masjid, apabila kita duduk di rumah, apabila kita berjalan, apabila kita melihat, apabila kita jual beli, segala-galanya berkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bersangkut paut ini dengan kehidupan keduniaan. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam, Al-Imam Ghazali, mengajarkan kepada kita kaitan di antara ilmu ini dengan kehidupan. Fa inna dunya mazra'atul akhirah. Al-Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam bahasa Melayu kita mengatakan apa? Dunia ini adalah cocok tanam bagi akhirat. Kita hidup di atas muka bumi ini ibarat kita melakukan cocok tanam. Ibarat satu orang berikan kita tanah sekarang. Apa kita nak buat dengan tanah ini? Kalau kita tak buat apa-apa, dia akan jadi apa? Dia tidak akan memberikan apa-apa hasil. Tanah sahaja, tanpa kita meletakkan usaha melakukan cocok tanam, dia tidak memberikan kepada kita apa-apa. Tetapi kalau kita meletakkan usaha, kita meletak baja, dan kita menanam benih, dan kita mendatangkan air, maka lama-kelamaan kita akan mendapatkan hasilnya sedikit. Kita kalau tanam ini pokok kelapa, saya rasa mungkin dalam 3 tahun kan. Kita tanam ini pokok kelapa, kita nak sabar 1 tahun, 2 tahun, kita dah lihat pokok naik. Akhir sekali baru keluar buah. Sama juga dengan pokok durian. Kalau kita tanam ini, kita memerlukan kepada kesabaran. Ada sebagian pokok nak kena sabar 3 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun. Maka Nabi SAW menyifatkan dunia ini mazra'ah, yang ini tempat kita cocok tanam. Cocok tanam ini untuk apa? Supaya kita mendapat hasil daripada hari akhirat. Jadi kita tanam, dibangkitkan oleh Allah selepas mati dalam keadaan bankrupt. Satu benda pun tak ada. Tidak ada amal, tidak ada iman.
kita kembali kepada Allah kosong. Ini musibah. Musibah yang paling besar adalah musibah yang datang selepas mati, bukan semasa kita hidup. Semasa kita hidup masih ada peluang lagi, walau macam mana sekalipun. Sekarang kita boleh melakukan salat, kita boleh zikir, kita boleh ingat kepada Allah, kita boleh taubat nasuh. Hatta kalau kita ada banyak dosa, kita bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan. Kalau kita ada ikhlas, kita bersalawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat ini, dan kita membaca suratul Kahfi, dan kita ingat kepada Allah SWT, maka Allah memberikan kepada kita ganjarannya. Jadi kita masih diberikan peluang, alhamdulillah, kehidupan masih hidup lagi. Kehidupan adalah nikmat yang besar. Sebab apabila datang maut, maka kita nak zikir pun tak boleh, solat pun tak boleh, selawat pun tak boleh, hadir majlis ini Ihya Ulumuddin pun tak boleh lah. Segala-galanya semua yang ini terputus. Dah time's up. Time's up. Betul ke tidak? Time's up dah tak ada buat apa lagi. Tapi selagi mana kita ada masa, Masya Allah, masa ini adalah nikmat. Dan tiap-tiap detik berlalu, tiap-tiap langkah kita dekat dengan kubur. Itu hakikatnya. Tiap-tiap hari mendatang, lebih dekat kita kepada kubur, lebih dekat kepada kubur, lebih dekat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Tiap-tiap nafas lebih dekat ini kepada apa? Kepada maut. Malaikat maut ini dengan tunggu kita, mengatakan your time is coming. Time's up. Jadi apabila datang masanya, dia dah tak boleh nak tunggu lagi. Dia terus yang ini mengambil nyawa kita. Jadi apabila malaikat maut ini datang, ini semua dah terlambat. Tapi sekarang masanya mazra'. Kita mesti ada tanaman. Apakah tanaman kita? Bagaimana dengan selawat kita kepada Nabi SAW? Bagaimana dengan Al-Quran kita? Bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan khusyuk dan khudu'? Ini semua adalah soalan yang perlu kita menanyakan. Sebab kalau kita tak fikirkan pasal perkara seperti ini, bagaimana kita nak kembali kepada Allah? Adakah kita mempunyai confidence untuk mengatakan sekarang saya dah bersedia, saya dah bersedia yang ini untuk mati? Kebiasaan yang ini manusia tak berani mengatakan sedemikian. Betul ke tidak? Jangan-jangan satu orang mengatakan saya insya-Allah boleh, sekarang dah boleh. Kebiasaan yang ini kita melihat banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. Maka beliau mengatakan sesungguhnya dunia adalah cocok tanam bagi akhirat. Wala yatimmu din illa bidunya. Al-Imam Ghazali mengatakan kita tidak akan mendapat kesempurnaan agama melainkan melalui kehidupan di dunia. Yakni bagaimana kita nak mendapatkan kesempurnaan dalam melaksanakan agama Allah dengan kita menjalankan kehidupan kita di dunia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dunia ini adalah wasilah. Itu ceritanya. Kehidupan dunia ini dia adalah wasilah. Wasilah maksudnya perantaraan. Jadi kehidupan dunia ini penting. Hidup di dunia ini adalah peluang. Peluang untuk kita bercocok tanam. Jadi kita menanyakan soalan ini, ini penting ke tidak penting? Penting. Masa penting. Usaha untuk mendapatkan keridaan Allah sangat penting sekali. Maka ini semua berkait dengan kehidupan kita seharian di atas muka bumi. Jadi soalannya adalah bagaimana kita nak menjalankan kehidupan kita seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW, supaya tiap-tiap masa yang berlalu kita mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mulku wa dinu taw'aman. Al-Imam Ghazali mengatakan kerajaan dan agama adalah taw'aman. Taw'aman ini dalam bahasa kita panggil apa? Kembar. Jadi Al-Imam Ghazali ini adalah kata hikmah daripada Imam Ghazali. Kerajaan dan agama adalah taw'aman, adik-beradik kembar. Nampak tak istilah ini? Dia mengatakan kerajaan dan agama dia adalah adik-beradik kembar. Fadinu aslun was sultan haris. Ini haris ni. Dia mengatakan apa? Agama itu dia adalah asal dan sultan adalah penjaga.
Yang ini maksudnya bila kita ada kerajaan, kerajaan menjaga agama. Jadi sultan ini ibarat apa? Haris. Haris maksudnya yang menjaga. Jadi agama ini adalah asal. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan agama maksud hidup bagi manusia. Maka hidup kita di dunia ini kerana agama. Betul ke tidak? Dunia ini adalah kita punya wasilah, seperti mana kita mengatakan. Tetapi maksud hidup kita bukan dunia. Maksud hidup kita adalah agama. Akan tetapi kerajaan dia merupakan penjaga bagi agama. Jadi sultan ini ibarat apa? Orang yang menjaga akan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang melaksanakan hukum Allah. Yang menjadi sebab ini manusia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agama adalah maksud, manakala kerajaan menjaganya. Nampak tak bagaimana Imam Ghazali memberikan kepada kita gambaran ini? Masya Allah. Ini adalah kita mengatakan kekata hikmah bagi Al-Imam Ghazali. Wa ma la asla lahu famahdum. Imam Ghazali mengatakan sesuatu yang tidak ada asal maka akan roboh. Masya Allah. Macam mana kita nak faham ini? Sekarang kita nak bina rumah misalnya, tapi kita tidak ada foundation, apa jadi? Rumah akan roboh. Jadi kita mesti ada di foundation dahulu. Selepas itu kita mesti ada sesuatu yang menguatkan yang di foundation itu dan menjaganya. Ini adalah kaitan kerajaan dengan agama. Jadi insya-Allah taala kita berhenti yang di sini, yang ini disebabkan masa. Dan kita akan meneruskan insya-Allah ini pada masa ini yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita manfaat yang bersama. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Al-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbi. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum ya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum ya salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.